الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Baik, saya berabi hadis yang ketiga, keempat dan kelima dengan ringkas, ada pendek. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Baik, hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita dengar dia kata muttafaqun alaih, maknanya hadis itu diiktifakkan pada sanad dan matannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maknanya asal makna hijrah itu ialah berpindah dari satu destinasi ke satu destinasi. Dan tentunya dalam Islam perpindahan itu daripada destinasi yang buruk kepada satu destinasi yang lebih baik. Hijrah dulunya daripada Mekah ke Madinah, sebab Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy musyrikin. Pergi ke Madinah, negeri di mana Allah suruh umat Islam berhijrah bersama dengan Nabi untuk didaulatkan Islam padanya. Asal nama Yasrib, kemudian Nabi tukar menjadi Madinah Munawwarah, negeri bandar yang bergemerlapan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Berlaku pembukaan kota Mekah. Nabi balik semula dengan para sahabat untuk membuka kota Mekah, membersihkan Mekah daripada syirik dan juga berhala yang diletakkan oleh orang-orang kafir Quraisy di sekitar Kaabah. Dan akhirnya kedua-dua Mekah dan Madinah itu adalah menjadi dua tanah suci umat Islam sehinggalah sekarang. Baik, maka selepas daripada Islamnya kota Mekah, Nabi kata la hijrah ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, dengan maksud tidak ada lagi perpindahan daripada Mekah nak pergi ke negara-negara Islam yang lain, sebab Mekah telah menjadi negara Islam pada waktu itu. Walakin, akan tetapi kata Nabi, jihadun wa niyyah, hijrah dalam konteks jihad, hijrah dalam konteks niat itu kekal sampai bila-bila. Hijrah dalam konteks niat ni maknanya perjuangan untuk menegakkan Islam. Berhijrah kerana nak menegakkan Islam, untuk mempertahankan Islam dan juga untuk menyebarkan risalah Islam. Dia pergi ke serata dunia kerana nak menyebarkan risalah-risalah Islam. Itu tak apa. Kemudian yang kedua, hijrah dari sudut niat. Niat ni maknanya daripada niat yang tak betul, kita perbetulkan niat. Itu juga satu penghijrahan. Daripada niat yang salah, kita murnikan niat itu supaya menjadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama sebut dalam konteks niat ni, yang pertama sekali, hijrah niat artinya kena tukar niat daripada buruk kepada niat yang baik. Yang kedua, kena perbetulkan niat daripada niat yang buruk kepada niat yang baik. Yang ketiga, kena tajdidkan niat daripada niat yang lama, yang dah tak tahu dah apa tujuan dia, menjadi niat yang baru untuk memperbaharui niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tukar niat, betul niat, perbaharui niat ini adalah dari masa ke semasa. Sebab apa? Sebab niat ni mari daripada hati. Mari daripada hati. Hati kita ni dalam bahasa Arab disebut qalb, hati. Kenapa pepatah Arab disebut, ulama-ulama sebut pasal apa hati itu dinamakan qalb? Sebab la yusammal qalb illa yataqallab. Tidak dinamakan hati itu sebagai hati, melainkan dia ni yataqallab, dia boleh berubah. Jadi oleh kerana dia selalu berubah, kita kena sentiasa alert dengan hati kita ni. Kadang-kadang kalau lama sikit dia gelecok, dia jadi lari daripada landasan asal. Kena betul balik, kena tajdid niat tu. Hari-hari kita kena betul niat. Sebab tu satu daripada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari di mana sahabat dia pergi tanya isteri Nabi Ummu Salamah. Dia kata, apa dia doa yang selalu Nabi baca? Apa dia doa yang selalu Nabi baca? Dia tanya Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah kata, antara doa yang paling kerap dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu.
Ini disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Maknanya itu doa yang patut kita senantiasa lafazkan, iaitu minta Allah tetapkan hati kita di atas agamanya, kerana hati ini dia sentiasa berbolak-balik. Hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Baik, daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, kata dia, satu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam medan perang. Ada setengah ulama dia sebut perang ni perang Tabuk. Perang ni perang Tabuk. Jadi waktu berada di perang Tabuk tu Nabi kata apa? Inna bil Madinah. Di Madinah sana ada orang yang dia tidak menempuh perjalanan yang jauh, tak lalu padang pasir. Dia tak masuk melalui lembah-lembah sebagaimana kita lalu padang pasir, lalu lembah, lalu kawasan pergunungan nak pergi berperang. Ada orang duduk di Madinah, dia tak lalu padang pasir, tak lalu lembah-lembah sebagaimana kita lalu pada hari ini, tetapi mereka ni tetap bersama dengan kamu. Jiwa mereka bersama dengan kamu. Cuma mereka tak boleh hadir perang sekali dengan kamu kerana uzur, kerana sakit. Kalaulah mereka tu tak sakit, nescaya mereka akan bersama dengan kita. Lalu kata Nabi, illa syarakukum fil ajr, melainkan orang ini dia juga dapat pahala sebagaimana kamu dapat pahala pergi berperang. Pasal niat dia comel. Niat dia nak pergi perang, niat dia nak perang, niat dia nak berjihad, niat dia nak jaga Islam, niat dia nak berdakwah, tapi terhalang dengan sebab uzurnya, maka dia tetap mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang pergi ke medan juang. Itu satu kelebihan bagi orang yang mempunyai niat yang betul dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu, betul tak betul niat ni Allah Taala tahu. Kadang-kadang kita ni duk berasa kita ni betul, padahal terselit di celah mana-mana kita sendiri pun rasa mujur. Orang ajak kita pergi berjihad, orang ajak kita berjuang, tiba-tiba mari rasa pening sikit, Allah mujur pening kepala. Boleh buat alasan, minta maaf nak pergi dah ni, tapi mari pening kepala, dah idea. Maka apakah orang macam ni dia dapat pahala juga? Kalau sekiranya keuzuran itu keuzuran yang direka-reka, alasan itu alasan yang direka-reka, Allah Maha mengetahui. Yang dikatakan dapat pahala sama macam orang pergi berperang, pergi berjuang ni, ialah orang yang betul-betul nak pergi, tapi dia terhalang dengan sebab kesakitannya ataupun keuzurannya. Baik, yang terakhir, warawahul Bukhari juga, anna Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzr. Baik, hadis ni juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Katanya satu hari kami balik daripada perang Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di belakang kita tu di Madinah, dia kata ada orang yang tidak melalui kawasan gunung-gunung, kawasan lembah-lembah apa tidak, tetapi mereka tu dikira bersama dengan kita. Kerana mereka semata-mata tak dapat hadir berperang bersama kita kerana mereka terhalang sebab keuzuran mereka. Baik, hadis ni sama dengan hadis yang keempat tadi. Sebab itu setengah-setengah kitab, kalau tuan-tuan perhati kitab Riyadhus Salihin ni, setengah-setengah kitab, hadis nombor 5 hak saya baca malam ni dia kira hadis yang keempat juga. Apa dia istilah dia panggil? Saya tak ingat, dia ada istilah dia. Orang undang-undang tahu istilah tu. Dia nombor 4, nombor 5. Biasanya lepas nombor 4, nombor 5. Tapi ada setengah-setengah keadaan lepas nombor 4 ada poin-poin lagi, tapi poin-poin tu dia tak masuk nombor 5. Dia kira duduk nombor 4 juga. Nombor 5 tu kira poin lain. Antara sebabnya kerana nombor 4 tu hak nombor 5 tu dia kata poin dia hampir sama dengan nombor 4.
Jadi dia kira nombor 5 tu sebahagian daripada nombor 4. Jadi setengah-setengah kitab Riyadhus Salihin, hadis hak nombor 5 ni dia tak letak nombor. Dia letak je hadis. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dengan dia tidak letak nombor 5. Man dia kira hadis nombor 4. Tapi setengah-setengah hadis, tengah-tengah kitab pula ditulis oleh apa ni, pencetaknya ataupun penyusunnya sebagai hadis nombor 5. Wallahu alam. Tapi tak apa, hadisnya hadis yang sama. Jadi insya-Allah untuk besok kita akan sambung hadis yang ke-6. Wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه فالغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.